الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Taala masih lagi memanjangkan umur kita untuk bersama-sama menghadiri salat Jumaat, dan saya berpesan kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri, marilah sama-sama kita mempertingkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesanan tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diulangi setiap minggu di atas mimbar. Kenapa dipesan setiap minggu di atas mimbar? Supaya kita sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan kepada kita bahawasanya takwa Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan penyelamat bagi manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, imamun 'adilun wa syabun nash'a fi 'ibadati rabbih ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل أنفق بيمينه فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, besok di hari akhirat, tuan-tuan, kita sedia maklum hari akhirat benda yang pasti berlaku. Yang Nabi kata bila berlakunya kiamat, lepasnya berlakunya kehancuran dunia, kita akan dihimpunkan di padang mahsyar. Yang Nabi sebut dalam hadis, tadnu syamsu ala ru'usi ahadikum qadra milin, matahari akan turun serendah-rendahnya di atas kepala manusia sekadar 1 mil. Para ulama khilaf apakah makna mil. Ada ulama kata mil dengan makna 1 batu. Tuan-tuan, matahari dekat atas kepala 1 batu panas. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan al-mil di mana al-mil fi mikhalati, dengan mana batang celak yang sejengkal saja, tuan-tuan. Dalam keadaan manusia penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepanasan yang amat sangat, mereka tenggelam di dalam penuh masing-masing. Tiba-tiba Nabi kata ada 7 golongan yang mendapat naungan arash di hari akhirat esok. Siapakah yang pertama? Nabi kata imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni seringkali menceritakan di dalam kuliah-kuliah dalam tafsir, menceritakan bagaimana Allah Taala memberikan amanah kepada kita. As-salatu amanatun, waz-zakatu amanatun, was-shawmu amanatun, wal-jihadu amanah, wa kadzalika fi ikhtiyari al-a'immah amanatun aidan. Begitulah juga dalam masalah pemimpin. Memilih kepimpinan merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang amanah, puasa amanah, zakat amanah. Memilih pemimpin juga merupakan amanah yang amat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil,
Maka wajib kita pada hari ini memilih pemimpin di dalam pilihan raya yang akan datang. Tuan-tuan jangan rasa boleh reses pilihan raya, tuan-tuan. Politik tak boleh dipisahkan dengan agama, sebab dia berkaitan dengan pemerintahan. Ini merupakan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Syekh menyebutkan barang siapa yang tidak memilih pemimpin yang amanah, hatta yang tidak mengundi, mereka adalah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kerana apa, tuan-tuan? Bumi ini Allah amanahkan kepada manusia untuk ditadbir dengan sebaik-baiknya. Maka golongan yang pertama yang mesti kamu pilih, imamun adilun, pemimpin yang adil. Siapakah pemimpin yang adil? Pemimpin yang mengikut landasan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Jangan kita memilih pemimpin yang zalim. Waliyazubillah. Silap-silap tak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesilapan umat Islam, pemimpin-pemimpin yang zalim tidak mustahil berlaku sebagaimana yang berlaku di Syria. Di Syria pada hari ini, tuan-tuan, kita sendiri maklum, kebangkitan rakyat di Syria sudah mencecah hampir 2 tahun. Dan mereka yang dibunuh di Syria mencecah 200,000. Tuan-tuan, pembunuhan yang berlaku di Palestin yang dilakukan oleh Zionis kepada umat Islam di Palestin sepanjang 70 tahun, tuan-tuan tahu berapa ramai? Tidak lebih daripada 50,000 orang Islam yang syahid dalam tempoh 70 tahun. Tetapi di Syria, hanya dalam tempoh 2 tahun, umat Islam dibunuh melebihi 200,000 oleh pemerintah yang zalim, Bashar al-Assad wa aqwaduhu. Mereka membunuh, mereka menyembelih, mereka merogol muslimat, dan mereka membakar Al-Quran, dan bahkan mereka kencing di atas Al-Quran. Ini yang berlaku di bumi Syria pada hari ini. Tetapi apa yang kita sedih, apa yang kita berasa malam, ada di kalangan umat Islam yang langsung tak behal perkara yang berlaku terhadap umat Islam di Syria. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan pentingnya menjadi pemimpin yang adil. Kerana pemimpin yang adil tidak akan melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih, pemuda yang hatinya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang daripada kecil dididik dengan didikan Islam, syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Tuan guru yang hadir bersama kita pada hari ini, seorang ulama yang dibesarkan dalam ilmu. Tuan-tuan, beliau mencecah umurnya 85 tahun. Daripada kecil sehingga pada hari ini membesar dalam keadaan ilmu, dan Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita untuk melihat wajah seorang ulama yang alim. Maka tuan-tuan, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dibesarkan dalam keadaan ilmu, Nabi kata akan mendapat naungan arash di hari akhirat besok. Wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Sebab tu tuan-tuan, bukan tak boleh kita nak kejar dunia. Kejarlah dunia, tapi jangan lupa kita kepada hari akhirat. Sebab akhirat itu lebih utama daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah menyebutkan warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang pemuda ataupun 2 orang muslimat yang berkasih sayang hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, bertemu kerana Allah, berpisah juga kerana Allah. Apa makna bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, tuan-tuan? Apa makna bersayang kerana Allah? Sayang kerana Allah ialah orang-orang yang sanggup menegur kawannya walaupun benda itu berat nak disebut. Kita biasa berkawan dengan orang ni dengan sebab ada kepentingan. Kawan kita kaya, banyak duit, banyak projek, banyak tender. Kalau kita dibujang, kita rasa dia mungkin ada adik yang lawa, yang cun, kita kawan dengan dia pasal apa? Kita nak murah adik kakak ni, tuan-tuan. Kalau macam itulah kita berkawan dengan manusia, kita tidak akan mendapat naungan arash Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, cara untuk mendapatkan naungan arash Allah Subhanahu wa taala, al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi. Sayang kerana Allah dan benci kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita saling menegur kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita tak akan berasa hati. Kita tidak akan mudah berasa hati. Tapi kalau kita ni sekejap-kejap berasa hati, sekejap-kejap berasa hati, elok tak payah duduk dekat bandar lah, duduk kat hutan lagi bagus, tuan-tuan. Maka pentingnya kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana digunakan syafaat, digunakan naungan arash di hari akhirat esok. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi, antara golongan yang mendapat naungan arash di hari akhirat besok, wa rajulun
dah masuk waktu. Orang-orang macam ni dapat naungan arasy di hari kiamat besok. Semoga Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang digerakkan hatinya, menjadikan hati-hati yang merindui rumah Allah Subhanahu wa taala. Dibimbangi kod-kod ada di kalangan kita ni. Bila dia dengar azan dia pun berasa pelik. Dia kata, azan dah. Baru je subuh, dia kata. Subuh dah. Baru je. Dia kata macam tu. Kalau ada macam tu, na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, kalau kita ada rasa sayang kepada rumah Allah, kita ada harapan mendapat naungan arasy di padang mahsyar besok insya-Allah. Sidang Jumaat yang diberkati sekalian, insya-Allah saya akan sambung lagi baki daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khutbah yang kedua, dan kita tidak akan memanjangkan khutbah kerana kita yang hadir pada hari ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi, antara golongan yang mendapat naungan arasy ialah Nabi kata, rajulun anfaqa yaminuhu fala ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang lelaki yang berinfakkan dengan hartanya, lalu tangan kanan yang infak, tangan kiri tak tahu berapa banyak diinfak, maka orang ini mendapat naungan arasy di hari akhirat esok, tuan-tuan. Maka sempena kedatangan ulama pada hari ini, tuan-tuan, beliau datang daripada jauh untuk menceritakan apa yang sebenar di Syria. Maka kita mengharap-harapkan insya-Allah Allah memudahkan kita syafaat di hari akhirat besok insya-Allah. Maka tuan-tuan, lepas daripada khutbah nanti, kita sediakan tabung untuk tuan-tuan infak kepada umat Islam di Syria. Mereka dibunuh, mereka dikejami, mereka dizalim dengan sedahsyat-dahsyatnya, tuan-tuan. Yang terbaru, bagaimana mereka memutuskan bekalan makanan di sebuah kampung. Rejim Bashar al-Assad memutuskan bekalan makanan. Tidak ada makanan di dalam sebuah kampung, tuan-tuan. Lalu dia gembok kampung ini supaya orang kampung lapar. Kemudian, tuan-tuan, dia bawa masuk bekalan roti. Bila bawa masuk bekalan roti, orang kampung semua keluar untuk mendapatkan bekalan roti. Untuk maklumat kita, roti merupakan makanan asas penduduk Syria, tuan-tuan. Ketika orang kampung beratur panjang untuk mendapatkan makanan bekalan roti, tiba-tiba mereka dibom dengan jet-jet berjauh daripada Bashar al-Assad, tuan-tuan. Ini yang berlaku pada umat Islam di Syria pada hari ini. Ketika beratur untuk mengambil bekalan makanan, mereka dibom sehingga hancur tubuh badan mereka. Pada sekarang, waktu hari ini, bulan 1, tuan-tuan, cuaca amat sejuk di Syria. Saya sendiri pernah belajar di Syria dan saya mengalami cuaca sejuk di Syria. Bagaimana kanak-kanak tidak ada pakaian, mereka dulu dalam kem-kem pelarian. Bagaimana ibu-ibu tidak ada apa yang nak dimasak kepada anak-anak mereka. Adakah kita hanya melihat begitu sahaja? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la yu'min man bata syab'an wa jaruhu ja'i. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, tidak beriman kamu jikalau kamu tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jiran kamu tidur dalam keadaan kelaparan. Maka berdosa kita membiarkan saudara seagama kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di Syria pada hari ini. Mereka mengalami kebuluran, musim sejuk yang amat sangat. Mereka diburu siang malam pagi petang. Tuan-tuan percayalah, kita wajib infak kepada mereka. Dan para alim ulama telah berfatwa ala wujubil jihad fi Suriah. Wajib kita berjihad di sana. Jihad bagaimana pada hari ini? Mungkin kita tak mampu nak membawa senjata, tetapi kita wajib berjihad, menginfakkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tunfiqu min syai'in fali anfusikum. Apa yang kamu infakkan daripada sesuatu harta kamu untuk diri kamu, bukan untuk orang yang lain, untuk diri kita juga. Apa yang kita beri pada hari ini, tuan-tuan, kita akan lihat hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjegerakan kemenangan kepada umat Islam di Syria insya-Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada umat Islam untuk mengembalikan semula izzatul Islam wa izzatul ulama wa izzatul hasadin ila makanihi, kepada tempatnya insya-Allah. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين لا سيما الكفار والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في ميانمار. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل من بقاع الأرض الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام بشار الأسد. اللهم عليك بطاغية الشام بشار الأسد. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أعد المسجد الأقصى وفلسطين وبلاد الشام إلى رحاب المسلمين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق مع الله. اللهم أعد سلطاننا. اللهم اهد سلطاننا. اللهم اهد سلطاننا إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.